Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizia Azaman bertemankan rakan tugas Hafizi Rosli. Hari ini hari yang sangat istimewa. Saya tak tahu kenapa Hafizi bawa saya ke Jalan Ampang hari ini. Ya, saya bawa Hafizi ke sini sebabnya kita nak menjelang bajet 2023. Seperti kita difahamkan akan diumumkan bajet 2023 ini, dibentangkan bajet 2023 di Parlimen pada esok. Jadi pada hari ini dan juga esok kita akan bawakan awal pagi bersiaran langsung dari luar, dan kali ini kita berada di Matik. Dan di Matik ni kita tahu kita nak dengar sendiri luahan dan juga aspirasi. Apakah aspirasi bagi pemain-pemain industri pelancongan ini? Pastinya semua ini kita akan bawakan seketika nanti, aspirasi-aspirasi mereka untuk kita sampaikan kepada pihak kerajaan, Hafizi. Ya, dan Hafiz, sebenarnya hari ini merupakan hari yang sangat penting kerana berlaku beberapa peristiwa. Yang pertamanya adalah kita telah pun mendapat pengesahan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dikatakan akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah iaitu Yang Mustafa Billah Shah. Jadi Esra Awani hari ini telah pun menempatkan wartawan kami di Istana Negara untuk mengikuti rapat perkara berkenaan, kerana kita juga tahu walaupun kita banyak bincangkan berkaitan dengan bajet 2023 yang akan dibentangkan esok, tetapi juga ada ura-ura, ada kabar angin pada ketika ini bahawa kemungkinan besar Parlimen juga akan dibubarkan. Tapi tarikh pembubarannya itu masih lagi kita tidak ketahui, dan ia bergantung kepada perjumpaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga perkenan Yang di-Pertuan Agong itu sendiri yang dikabarkan hari ini. Dan wartawan kami akan bawakan perkembangan berkaitan dengan perkara tersebut sebentar saja nanti. Tetapi sebelum itu kita nak pergi kepada laporan penting di astroawani.com yang perlu kita semua ketahui. Betul. Laporan pertama? Ya, kita nak bawakan ini antara berita yang menjadi tumpuan juga di laman web kami, dan di mana ini kenyataan daripada Menteri Kesihatan sendiri, Khairy Jamaluddin, yang memaklumkan akibat rokok golongan B40 paling ramai dijangkiti kanser dan juga sakit jantung. Dan apa yang diperincikan oleh beliau adalah golongan B40 merupakan kumpulan majoriti yang terjejas dengan penyakit seperti kanser, sakit jantung dan juga penyakit berkaitan paru-paru akibat komplikasi merokok. Dan katanya secara tidak langsung kumpulan itu menjadi golongan sasaran syarikat-syarikat tembakau, kata Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Dan sehubungan itu, Khairy dalam nada tegas berkata adalah tidak masuk akal sekiranya mahu melindungi golongan ini daripada kumpulan pembunuh hanya kerana kerajaan membentangkan undang-undang ataupun RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022. Dan apa yang dikatakan lagi, beliau nak bagi tahu majoriti rakyat daripada rakyat B40 adalah mereka yang menerima komplikasi daripada merokok, sama ada sakit jantung, kanser dan juga penyakit yang berkaitan dengan paru-paru ini. Semalam juga kenyataan ini dikeluarkan oleh Khairy Jamaluddin kepada pemberita ketika diminta mengulas mengenai dakwaan beberapa pihak yang menyifatkan RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 akan menjejaskan golongan berpendapatan rendah. Saya kira ini satu kenyataan yang amat baik sekali, kerana kenyataan ini berdasarkan kepada statistik dan juga data. Tanpa data dan statistik, kita tidak dapat mengetahui apakah dapatan-dapatannya. Jadi kepada golongan-golongan ini, tidak kira lah sama ada golongan B40 ke M40 maupun T20. Kita tahu merokok ini sangat berbahaya kerana akan menyebabkan kepada penyakit-penyakit, dan sebab itulah kerajaan begitu optimis untuk membentangkan RUU Kawalan Tembakau ini untuk kita memastikan dapat melahirkan masyarakat yang bebas daripada asap rokok dan juga bebas daripada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan rokok ini, Hafizi. Ya, dan tetapi pembentangan berkaitan dengan RUU GEG ini sebenarnya masih lagi bergantung kepada pembubaran Parlimen, sama ada akan dibubarkan hari ini ke esok ke ataupun tidak sampai ke penghujung Parlimen sepatutnya bersidang ke. Semua itu masih lagi belum kita dapat pastikan. Tetapi dalam masa yang sama, jika akta ini tidak dapat dibentangkan untuk sesi persidangan pada kali ini, kerajaan baharu nanti yang terbentuk selepas PRU15 akan terpaksa membentangkannya lagi. Tapi apapun, kita harapkan bahawa akta ini akan diteruskan oleh kerajaan-kerajaan yang akan menerujui kepimpinan negara, kerana ia membawa manfaat kepada kita semua. Ia bukan sahaja akan membawa kepada kesihatan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia dan juga generasi-generasi yang seterusnya, tetapi juga ia dapat mengurangkan rantaian penyakit disebabkan oleh merokok ni, antaranya sakit jantung, barah dan pelbagai lagi rantaian penyakit yang kita tahu. Dan kita juga lihat perdebatan di antara bagaimana sebenarnya adakah penggunaan rokok elektronik seperti vape dan sebagainya akan mengurangkan orang kata kemudaratan disebabkan oleh jangkitan dan dianggap sebagai kaedah alternatif. Tapi sekarang ini
masih lagi tiada bukti yang kukuh mengatakan bahawa vape dan sebagainya ini boleh mengurangkan kemudaratan akibat daripada merokok, dan itu juga banyak di antara perkara lain yang turut sama di orang kata dikaji semula berkaitan dengan GEG ini. Kalau dulu kita lihat akta berkenaan dikatakan akan menyebabkan denda itu ditingkatkan sebanyak RM5,000, tetapi akta baharu yang telah pun dikaji semula ini hanya akan meletakkan RM500 sebagai denda am dan juga khidmat masyarakat, khidmat masyarakat yang pun dilakukan oleh pesalah. Dan ada setengah pihak kan yang orang kata jika akta ini dikuatkuasakan akan berlaku kanak-kanak yang membeli rokok dan sebagainya, jika mereka tertangkap, mereka ini akan dikategorikan sebagai jenayah, penjenayah. Betul. Adakah penjenayah ini rekodnya akan kekal? Kita tahu seperti banduan dan sebagainya, rekod ini akan kekal kepada mereka dan akan menjejaskan masa depan mereka. Tapi Kari Jamaluddin ada jawapannya. Jadi kita nak dengar sikit apa kata YB Kari Jamaluddin yang dikatakan menjawab soalan kepada individu-individu yang menyatakan bahawa kanak-kanak akan dijenayahkan akibat daripada GEG ni. Kita dengar apa kata Kari. Jadi janganlah kelirukan rakyat mengatakan bahawa kanak-kanak akan dijenayahkan. Itu tak betul. Ya. Sekarang ini pun kalau kanak-kanak beli rokok dan ada penguatkuasa yang kesan, dia akan dikompang RM50 saja. Tidak ada criminal record, summons case, boleh bayar, tak perlu pergi mahkamah. Sama juga dalam rang undang-undang yang baru ni. So janganlah kelirukan rakyat. Okey, baik, seperti yang telah pun dijelaskan oleh YB Kari berkaitan dengan akta GEG ini, bahawa kita masih lagi tunggu sama ada ia dapat dibentangkan ataupun tidak. Kita tunggulah sama-sama pengumuman daripada sosok tubuh Perdana Menteri itu sendiri, sama ada Parlimen akan dibubarkan. Tapi hari ini adalah hari yang sangat-sangat penting untuk kita lihat sama ada bajet boleh dibentangkan esok ataupun tidak. Fizi. Ya, dan juga kita nak bawakan satu perkembangan yang menarik juga. Ini masih lagi cerita mengenai Kementerian Kesihatan Malaysia, dan katanya Kementerian Kesihatan Malaysia melancarkan portal KKM Now, dan apa yang dikatakan lagi adalah kerahsiaan maklumat peribadi adalah dijamin, dan katanya dalam menambah baik penyampaian data kesihatan yang tepat, terkini dan juga relevan, Kementerian Kesihatan Malaysia melancarkan portal baru dikenali sebagai KKM Now. Dan kata Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin, inisiatif baru itu merupakan kesinambungan atau perluasan kepada fungsi portal COVID Now sedia ada, dan langkah ini katanya selaras dengan pelan pendigitalan perkhidmatan kesihatan dan juga usaha KKM mewujudkan satu platform bersepadu bagi tujuan perkongsian serta rujukan data oleh pengurusan KKM dan seluruh rakyat Malaysia. Ini satu perkembangan yang menarik, tapi kita perlukan satu lagi adalah digitalisasi kepada data-data pesakit-pesakit ini. Saya ada buat interview sebelum ini bersama dengan pakar-pakar dan juga pakar digital sebagai contohnya. Bagaimana kerumitan sekiranya pesakit daripada hospital A ingin dibawa ke hospital B, jadi tidak dapat diberikan data-data itu kerana data itu secara manual, secara bertulis dan sebagainya. Jadi ia akan menjejaskan dari segi perkhidmatan kesihatan itu, dan juga untuk kita memberikan rawatan terbaik, kerana sukar untuk kita track record ataupun kita nak dapatkan rekod kesihatan ataupun sejarah perubatan mereka. Jadi ini satu lagi perkara yang saya fikir juga KKM sedang mendigitalisasikan data-data pesakit ini untuk kita memastikan semua perkhidmatan kesihatan kita dapat berfungsi dengan baik apabila adanya ataupun apabila kita bertukar kepada digitalisasi ini sebenarnya, Hafizi. Ya, dan portal KKM Now ni semalam saya ada lihat dia ada statistik berkaitan dengan penderma darah. Betul. Berapa statistiknya setakat ini, dan penderma darah ni kita tahu Malaysia sekarang ni berada dalam keadaan yang bukan dikatakan kritikal, tapi nak sampai dah pada tahap tu. Jadi kita perlu lebih banyakkan penderma darah. Situ kita boleh tengok statistik berapa. Kemudian kita ada penderma organ, kita ada data berkaitan dengan COVID-19, vaksinasi dan sebagainya. Semuanya ada di dalam KKM Now, dan ia akan ditambah baik daripada semasa ke semasa untuk masukkan lagi banyak perkara seperti yang Fizi katakan. Dan aplikasi seperti aplikasi MySejahtera itu kalau boleh kita lihat ia sebagai satu platform yang boleh dibawa, tak perlu lagi bawa sijil-sijil sakit, bukan sijil sakit, maksud kata rekod perubatan pesakit diri kita sendiri dan sebagainya, merata-rata perlu diusung ke mana-mana. Dan kalau nak berurusan dengan pelbagai agensi kerajaan, ada yang minta rekod perubatan dan sebagainya, semuanya sekarang kalau aplikasi MySejahtera itu dia boleh diakses, dia ditambah baik, dimasukkan rekod perubatan peribadi kita sendiri, sudah pasti ini akan membawa lebih banyak
orang kata efisiensi kepada rawatan dan juga pelbagai urusan yang boleh kita lakukan. Okey, kita nak balik kepada satu lagi cerita. Kita tinggalkan cerita Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita nak pergi kepada satu lagi cerita. Kita berkaitan dengan politik sikit. Yang mana kalau kita tahu PRU15 tarikhnya belum kita tahu. Pembubaran pun kita tak tahu lagi. Hari ini hari penting seperti yang saya katakan sebentar tadi. Tapi Pakatan Harapan telah pun membuat satu keputusan yang mana mereka berpandangan bahawa pilihan raya ataupun sebarang pilihan raya, tak kira peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri, tidak seharusnya dilaksanakan ketika mana negara sedang memasuki musim banjir. Yang kita tahu setiap bulan November, Disember sudah pasti Met Malaysia akan keluarkan amaran banjir disebabkan oleh monsun timur laut yang datang ke negara kita. Jadi Pakatan Harapan mengambil keputusan bahawa Selangor, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan, negeri-negeri yang di bawah Pakatan Harapan hanya akan bubarkan DUN pada 2023. Dan kata Ketua Pembangkang ini, perkara itu dicapai dalam mesyuarat Majlis Presiden PH selepas adakan pertemuan dengan Ketua Menteri Pulau Pinang, Menteri Besar Selangor dan juga Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan ambil kira faktor banjir akan beri kesan kesusahan kepada rakyat, Anwar berkata Majlis Presiden PH menerima pendirian 3 negeri terbabit agar pembubaran DUN masing-masing hanya dilakukan pada tahun hadapan. Dan pihaknya mengambil maklum Jabatan Meteorologi Met Malaysia telah pun menyatakan bahawa fenomena La Nina dan juga monsun timur laut hingga awal tahun depan akan menyaksikan bahawa jumlah taburan hujan yang tinggi serta kemungkinan berlaku hujan lebat dan juga banjir di beberapa negeri. Jadi kita dah tahu pendirian berkaitan dengan kerajaan yang dipimpin ataupun kerajaan negeri yang dipimpin oleh Pakatan Harapan, 3 negeri. Betul. Bukan dibubarkan bersekali dengan parlimen. Walaupun parlimen kita tak tahu berapa lama bila tarikhnya, tetapi kita juga dapat jangkakan seperti kenyataan dikeluarkan oleh SPR sendiri, jika pembubaran DUN peringkat pembubaran parlimen peringkat persekutuan dan juga DUN itu diasingkan, ini akan mengakibatkan kos pilihan raya itu meningkat dengan sangat banyak. Dan dalam masa yang sama susahlah kan bila kita nak beralih kepada perkara lain, pemulihan ekonomi, pemulihan pasca COVID-19. Tapi kita masih lagi perlu berhadapan dengan pilihan raya negeri yang tidak dibubarkan sekali. Tapi apapun, kita juga perlu timbal balik kenyataan daripada PH bahawa banjir itu akan menjejaskan proses pengundian. Adakah orang akan keluar mengundi apabila rumah mereka dilanda banjir, apabila mereka berada di pusat pembinaan sementara dan perlu memikirkan banyak perkara. Jadi banyak perkara perlu dipertimbangkan dan tekanan juga sudah pasti terarah kepada PM. Ya, ini kenyataan terbaru daripada Pakatan Harapan. Tapi kalau kita lihat kenyataan daripada PAS pula, iaitu negeri-negeri yang mereka memerintah, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, mereka juga menyatakan tidak akan membubarkan DUN pada tahun ini. Maka mereka akan membubarkan DUN pada tahun hadapan. Jadi kita melihat sekiranya parlimen dibubarkan pada tahun ini, PRU terpaksa juga diadakan pada tahun ini. Seperti Hafizi katakan, ia akan memakan kos yang tinggi apabila ia dibuat secara berasingan. Dan kalau kita lihat sebelum-sebelum ini, PRU ke-13, PRU ke-14, begitu juga dengan PRU sebelum-sebelum ini juga kita dapat saksikan parlimen dan juga DUN pilihan rayanya diadakan sekali kecuali bagi negeri Sarawak saja. Pada ketika itu kita dapat minimumkan kosnya. Tapi pada kali ini sekiranya ia dibuat secara berasingan, kos berbilion ringgit akan digunakan dan duit ini sebenarnya duit daripada rakyat. Ini yang perlu kita elakkan sebenarnya, Hafizi. Ya, dan dalam masa yang sama kita juga lihat bagaimana perbincangan masih lagi sedang berlaku di antara 3 parti Perikatan Nasional yang dianggotai oleh PAS dan juga Bersatu bersama dengan UMNO. Dan kita tahu bahawa UMNO telah pun beri kata dua kepada PAS dan Bersatu juga telah pun beri kata dua kepada PAS. Pilih rakan gabungan anda untuk pilihan raya umum ke-15 nanti. Tersepit lah kiranya PAS. Cinta tiga segi orang kata. Jadi kita tak tahu sama ada keputusan berkaitan dengan perkara tersebut. Dikabarkan PAS akan adakan satu mesyuarat pada hari Sabtu ni untuk tentukan rakan gabungan siapa yang akan parti ini pilih untuk digabungkan sekali untuk membawa kepada pilihan raya umum yang ke-15. Kerana kita tahu Bersatu dan juga UMNO masing-masing mempunyai kekuatan yang tersendiri, tetapi masing-masing mempunyai agenda boleh dikatakan yang agak sama, penyatuan ummah dan sebagainya. Tapi berkaitan dengan penggabungan UMNO dan juga Bersatu ini dilihat mustahil buat masa ini selepas beberapa kenyataan di media dikeluarkan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyatakan bahawa UMNO merupakan BN merupakan musuh utama Bersatu untuk PRU15. Datuk Seri Ahmad Zahid juga berpendirian sedemikian rupa. Jadi bagaimana kita akan lihat keputusannya yang akan ditentukan oleh PAS sendiri pada hari Sabtu ini, ketika mana hari ini dikabarkan berkaitan dengan perjumpaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menghadap YDP Agong untuk
pembubaran parlimen, insya-Allah. Boleh jadi dibubarkan hari ini ataupun boleh jadi Perdana Menteri akan mengemukakan tarikh pembubaran. Bila bercakap mengenai tarikh pembubaran ini tidak semestinya hari ini, mungkin tahun hadapan dan juga mungkin beberapa bulan lagi. Itu masih lagi menjadi teka-teki. Pastinya tumpuan kita akan bawakan di astroawani.com dan juga Buletin Awani yang seterusnya. Hafizi dah katakan PAS akan putuskan pada Sabtu ini dengan siapa mereka mahu bergabung dalam PRU ke-15. Itu juga kita akan nantikan. Dan mungkin kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak bawakan kupasan lebih lanjut mengenai menjelang bajet 2023. Kita akan sentuh sedikit mengenai pengangkutan awam dan juga kita akan sentuh mengenai industri pelancongan dalam negara kita, apakah aspirasi mereka. Tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Afizia Azaman langsung dari Masjid Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Kami berada di sini kerana kami nak dengar sendiri suara-suara pemain-pemain industri pelancongan menjelang bajet 2023 dan pastinya tumpuan kita pada hari ini dan juga esok kita terarah kepada menjelang bajet 2023. Fizi, sebenarnya kita datang ke Masjid ini kita nak dengar suara-suara daripada pemain industri dan juga mereka yang turut terlibat secara langsung dalam pemerhati dan juga turut terlibat secara langsung dalam industri pelancongan dalam negara kita. Kita tahu sejak daripada 2020 boleh dikatakan lumpuh susulan daripada COVID-19. Jadi kita akan bersama dengan Encik Johan Kamarudin, iaitu merupakan merupakan pengarah editorial majalah Gaya Travel yang saya kira cukup dekat dengan pemain-pemain industri di luar sana. Baik Encik Johan, pertama sekali mungkin Encik Johan dapat ceritakan sedikit bagaimana pengamatan dan juga bagaimana Encik Johan melihat kepada pemain-pemain industri, perubahan mereka, pemulihan mereka daripada tahun 2020 dan pada ketika ini, iaitu mereka pulih daripada membuat pemulihan ekonomi dan juga membuat pemulihan pelancongan ini sendiri. Dan kalau boleh saya tambah sikit, adakah penggunaan kata pemulihan itu boleh kita katakan telah pulih ataupun masih lagi dalam proses? Okay, terima kasih Hafizi. Menurut pengamatan saya sendiri, ini bukan soalan yang bagus lah. Semua orang tengah nak tahu apa benda yang actually what's actually like the actual stage right now. Apa yang kita tahu sekarang ni, kita masih lagi dalam era pasca pandemik. Jadi dengan itu, bagi kita untuk keluar daripada pandemik itu sendiri, kita perlu pemulihan. Pemulihan tu memang dah ada. Memang kita nampak semakin ramai orang sekarang ni mula melancong, khususnya apabila kita dapati yang kerajaan dah pun memudahkan lagi dan juga mengurangkan lagi ease a lot of restrictions, kan banyak macam yang had yang telah dimudahkan. Jadi pemulihan tu memang ada, cuma masih lagi belum mencapai tahap sebelum pandemik. Ya, dan juga kita tahu bahawa setiap hari pun memang kerajaan pun ada ingatkan kita bahawa COVID memang ada. Jadi memang harus kita selalu berwaspada. Dengan itu memang kita akan nampak sekarang ni orang lebih ramai banyak melancong dan memang kita boleh anggap secara positif lah. Kalau tak ada masalah lagi, memang kita akan terus dapat kekalkan. Kalau dapat kekalkan prestasi ini secara pelancongan domestik, mungkin kita akan dapat capai tahap seperti sebelum pandemik tahun hadapan. Dan bercerita tentang pencapaian dan juga tahap, tapi kita juga lihat tentang realiti, secara realistik data-data yang telah dikeluarkan oleh Mautech sendiri. Kita tahu pelancong dalam negara sekarang dah bebas melintas negeri dan sebagainya, tetapi kadar kemasukan pelancong untuk luar negara ke Malaysia pada kadar masih lagi 30% ke 40%. Dan kita juga banyak bergantung kepada negara-negara daripada Asia Tenggara, sebagai contoh China dan sebagainya juga terutama kita bergantung harap kemasukan pelancong. Tapi China dengan sekatan yang masih lagi dikuatkuasakan, ini melihat kepada pemulihan yang mungkin lagi pada tahun hadapan, mungkin lagi lama. Tapi kita juga mahu tahu bajet 2023 ini apa sebenarnya pada ketika pelancong masih lagi pada tahap yang kurang, apa sebenarnya industri-industri pelancongan mahukan daripada bajet 2023 daripada pihak kerajaan. Kami di Astro Awani ada mendengar bahawa mungkin mahukan pelepasan cukai, ribat pelancongan, cukai perkhidmatan untuk pelancongan ini
dinaikkan dan sebagainya. Jadi apa mungkin pemerhatian oleh Encik Johan sendiri yang mungkin diperlukan secara kritikal untuk industri pelancongan memasuki pemulihan? Sebenarnya apa yang dah disentuhkan tu yang memang benar. Itu merupakan perkara-perkara yang memang para pemain industri sendiri mahukan. Yang penting sekarang ni ialah bagaimana mereka untuk mengekang kenaikan kos yang begitu mendadak. Sebab kita tahu sekarang ni kos macam meningkat. Contohnya apabila kita cakap pasal oil and gas, petrol, kos dari situ je makan meningkat. Dengan itu harga makanan meningkat. Dengan itu benda-benda lain pun meningkat. Pada masa yang sama juga kita dah dapati yang wage yang minimum wage, gaji minimal tu sekarang ni sudah dinaikkan kepada 1,500, khususnya kepada pengusaha kecil, akan dikuasakan tahun hadapan Januari kalau tak salah saya. Jadi benda-benda ni apa yang penting ialah the basic thing is that para pengusaha nak tahu boleh tak kerajaan sama-sama bantu untuk kurangkan kos-kos yang mereka terpaksa macam menghadapi atau mereka terpaksa serap. Mungkin daripada segi gaji minima untuk pelancongan dapat ditangguhkan lagi untuk setahun dua lagi sehingga benda-benda stabil baru boleh dikuatkuasakan untuk industri pelancongan sahaja. Yang kedua juga berkenaan dengan dengan kos tu sendiri, diharapkan agar moratorium juga dapat diberikan kepada pemain-pemain industri sendiri. Kan sekarang ni mereka masih lagi terpaksa membayar bank walaupun bank. Jadi moratorium and also actually minimum wage tu mungkin merupakan salah satu daripada benda-benda yang macam utama yang mereka lihat. You have to understand, like all businesses, memang kos. Jadi apa cara-cara untuk mengurangkan kos? Kalau apa cara-cara untuk dapat mengurangkan kos, itu lagi. Sentuh pasal kos ya. Saya nak juga cakap dengan kan orang compare tentang Hat Nyai dan juga Langkawi. I think it's unfair. Sebab kita tahu kalau Langkawi semata-mata, Langkawi tu sendiri pulau. Jadi untuk mengimport tu, kos mengimport tu untuk bawa masuk makanan pulau, harga makin naik. Okey, ferry tak cukup. Sebab ferry tak cukup, logistik pun satu. Itu menaikkan kos lagi. Jadi kalau macam orang semua fikirkan dan juga memberikan kritikan terhadap Hat Nyai itu lagi murah, I don't think it's fair. Tak adil. So kalau nak cuba compare dengan tanah besar sendiri. Mana-mana lokasi tanah besar sendiri. Kalau compare lah dengan Perlis, okey? Compare lah dengan manalah Kedah ke apa ke. Tapi yalah, kita tak boleh kemuasan hati semua pihak kan. Tapi pada pendapat saya itu yang penting sekarang ini. Cuba dapatkan kos tu, kurangkan kos dan juga kalau macam daripada segi Langkawi tu, mungkin Langkawi tu sendiri Lada, they have to pivot. They have to actually market Malaysia tu, Langkawi tu not for everybody. Pulau seperti pulau macam Phuket sini. Phuket tu mahal tu sebenarnya. Tapi macam mana? Tapi yang saya find interesting, yang saya menarik, macam mana Thailand dapat mengurangkan kos dia tu. Murah ke apa yang buat murah? Mesti macam kerajaan tolong. Mesti moratorium. Mesti ada macam diserapkan subsidi. Mesti ada. Sebab Thailand itself actually is facing high inflation. Inflasi sini mereka tak ada macam kita kan, kita dah ada minyak apa semua, sekurang-kurangnya kita ada boleh macam adakah disebabkan oleh mata wang juga, baht, ringgit lebih mengukuh daripada baht mungkin. Itulah, tapi baht pun jatuh in comparison with US. Kita pun jatuh in comparison with US. Singapore pun yang kuat macam tu pun jatuh in comparison with US. So kita dengan baht, I don't know, it really depends anyway. Sebab baht pun dalam macam bila dia jatuh sikit pun dia pun kena mengimport banyak. Dia minyak tak kuat macam kita actually. Jadi benda-benda faktor-faktor macam tu lah. Apa-apa pun basically government tolong bantu businesses mengurangkan kos. Okey, itu kalau kita lihat kepada apa kemahuan bagi pemain industri. Cuma kalau kita nak lihat sekarang, kita nak memudahkan pelancong-pelancong untuk datang dari negara kita, bagaimana agaknya melihat kepada infrastruktur kita. Cik Johan, saya pasti telah pun travel, telah pun mendengar isi hati pemain-pemain industri dan juga telah pun menulis banyak tentang pemain-pemain industri. Apa kemahuan mereka dan juga apa agaknya pemudah cara untuk pelancong-pelancong datang negara kita, terutama dari segi infrastruktur dan juga dari segi untuk kita menambah baik premis pelancongan ini. Pada pendapat saya, ini melalui pengamatan saya kan, sekarang ni apa yang penting bila melancong tu, kita banyak berjalan. Jadi infrastruktur untuk memudahkan perjalanan kaki.
kita ambil mudah lah actually untuk dalam Kuala Lumpur ni sendiri. Ada sebahagian tempat-tempat yang bukan senang untuk kita lalui dengan berjalan kaki. Kan, khususnya bila mereka pun terpaksa menyorong kursi roda untuk anak-anak, stroller kan, baby stroller, prams, ataupun setengah daripada pelancong tu sendiri OKU. Jadi boleh tak kita dapatkan, kita bina infrastruktur yang memudahkan lagi untuk para pejalan kaki untuk OKU. Sebab sekarang ni kita dengar orang cakap sebab tentang inclusive tourism, inklusif. Semua orang ala macam boleh melancong. Tak kisahlah you LKU ke, tak kisahlah you keluarga ke. Jadi infrastruktur untuk memudahkan lagi. Kita tak payahlah cakap pasal terowong, bina tu, bina ni lagi. Pemudahkan macam mana orang nak jalan kaki itu dah cukup baik. Kalau macam contohnya dari sini daripada Matic tu sendiri, kalau boleh jalan kaki tanpa ada masalah sampai ke kawasan, pergi ke Kampung Baru. Okey, jauh juga tu, Kampung Baru. Itu dah kawasan tempat saya duduk apa semua tu. Jadi kalau dari sini, kalau mudah, kalau dia boleh dapat come up with actually infrastructure yang memudahkan orang berjalan kaki apa semua, that will be great. Sebab bila melancong ni, orang bukan saja nak tengok dari atas bas apa semua, dia akan turun. Dia akan actually masuk ke celah apa tu, celah pergi mana lorong-lorong apa semua tu kan. Itu ada mural lukisan. Dengan ada setengah tu ada tempat-tempat kafe-kafe yang macam menarik apa semua tu. Jadi itu yang macam saya harap pada dasarnya itulah memudahkan lagi pada pejalan kaki. Infrastruktur tu je. Saya rasa kalau macam daripada segi infrastruktur transport, berhubungan awam, pengangkutan awam dan juga airport apa semua tu, kerajaan sedang macam membuat benda-benda tu dengan begitu berkesan sekali. Ya, apa pun kita harapkan bahawa bajet 2023 untuk infrastruktur ni lebihlah sikit untuk sektor-sektor pelancongan. Sebab orang mungkin pelancong tak minta pun untuk orang kata yang sememangnya mewah dan sebagainya. Sekadar untuk selesa. Apabila kita pergi melancong, accessible untuk mereka, memudahkan mereka untuk melancong dan sebagainya. Okey, banyak lagi sebenarnya kita mahu kupaskan berkaitan dengan industri pelancongan untuk bajet 2023, apa yang mereka harapkan. 8.30 nanti kami akan kupaskan dengan lebih mendalam, dan untuk 7.30 pagi, Awni Pagi berakhir di sini. Saya Hafizah Zaman. Saya Hafizi Rosli. Terima kasih juga kepada Encik Johan Kamaluddin, pengarah editorial majalah Guide Travel, sudi berkongsi pendapat bersama dengan kami. Sekian dulu daripada saya. Kita jumpa lagi.